Awal bismillah pembuka bicara sebagai tanda majlis bermula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Majlis mengalu-alukan kehadiran yang berbahagia Datuk Haji Muhammad Amin Nordin Abdul Aziz, Datuk Bandar Kuala Lumpur. Yang berbahagia Datuk P. Gunasilan, Yang Malaysia Encik Ahmad Faizal Abdul Karim, Ahli-Ahli Lembaga Penasihat Bandaraya Kuala Lumpur, Ketua Kejabatan, Pengurusi Kesatuan Sekerja DBKL serta warga kerja DBKL yang dihormati ke Majlis Perhimpunan Bulanan DBKL bagi bulan Oktober 2015. Hadirin yang dihormati, bagi memohon keberkatan majlis kita pagi ini, dipersilakan Tuan Haji Samsul Hadi Musa untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Segala kepujian dan kesyukuran kami persembahkan ke hadratmu di atas limpahan rahmat perlindungan kepada kami sekalian dengan aman tenteram, sihat walafiat dan selamat sejahtera. Kami mohon padamu ya Allah, semoga diperkukuhkan perpaduan, dipereratkan persaudaraan dan diperkuatkan keazaman, hasrat dan cita-cita agar senantiasa mendapat keredaan-Mu ya Allah. Ya Aziz, Ya Wafar, bersempena dengan majlis pimpinan bulanan bersama yang berbahagia Datuk Haji Muhammad Amin Nordin bin Abdul Aziz, Datuk Bandar Kuala Lumpur, kami mohon padamu juga ya Allah, limpahan taufik hidayah, petunjuk dan inayah-Mu kepada para pemimpin dan sekalian warga kerja Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Ya Allah, bantulah kami, pemudahkanlah segala urusan pekerjaan dan ibadah kami. Mudah-mudahan kami menjadi hamba-hamba-Mu yang bertakwa dan beramal soleh. Ya Allah, tatkala negara kami dilanda jelenggu yang belum berkesudahan ini, dengan kekuasaan-Mu ya Allah, pulihkanlah kembali keadaan seperti sedia kala agar kehidupan lebih selesa dapat kami rasai, dan mudah-mudahan kami menginsafi dan mengambil iktibar dengan apa yang berlaku. Rabbana atina fid dunya hasanah walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang dihormati, untuk mengetahui aktiviti dan program yang telah dan akan berlangsung sepanjang bulan September dan Oktober 2015, kita bersama Puan Amy Hazen Harfiah dari Jabatan Perancangan Korporat DBKL. Dipersilakan. Yang berbahagia Datuk Haji Muhammad Amin Nordin bin Abdul Aziz, Datuk Bandar Kuala Lumpur, dan para hadirin yang dihormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Pada 15 September 2015 telah berlangsung Majlis Sambutan Hari Penguatkuasaan ke-46 tahun yang telah disempurnakan majlis perasmiannya oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Yoga Balamohan, Timbalan Menteri Wilayah Persekutuan. Majlis sambutan ini telah diadakan di Askarka Taman Tasik Titi Wangsa. Seterusnya juga pada 15 September 2015 bertempat di Hotel Sri Pacific Kuala Lumpur telah diadakan Majlis Meraihkan Pesara di DKL tahun 2015. Majlis ini telah disempurnakan oleh Yang Berbahagia Datuk Bandar Kuala Lumpur serta dihadiri oleh Yang Berbahagia Datuk Nur Malik, Pengarah Eksekutif Pembangunan Sosio-Ekonomi, dan Yang Berbahagia Encik Abdul Samad Lopihi, Pengarah Eksekutif Pengurusan serta Ketua Jabatan DBKL. Berikut pada tarikh yang sama, 15 September 2015 berlangsung Majlis Pelancaran Bulan Rekod untuk KL 2015 yang telah disempurnakan oleh Yang Berbahagia Datuk Bandar Kuala Lumpur. Majlis ini diadakan di Tugu Negara. Diteruskan lagi dengan aktiviti pada tarikh 20 September 2015 telah diadakan program KL Coffee Morning Siri 2 bagi bulan September yang diadakan di dataran DBKL dan dataran Merdeka. Berikut pada 28 September 2015 telah berlangsung Majlis Pelancaran KL PAS yang telah diadakan di Kompleks Kraft Kuala Lumpur. Majlis pelancarannya telah disempurnakan oleh Yang Berbahagia Datuk Bandar Kuala Lumpur diiringi oleh Yang Berbahagia Datuk Muhammad Najib Muhammad, Pengarah Eksekutif Perancangan. Seterusnya pada tarikh 28 September hingga 30 September 2015 diadakan The 7th International Conference on World Class Sustainable Cities WCSC 2015 yang diadakan di Hotel Royal Chulan Kuala Lumpur dan Institut Latihan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur IDB. Majlis perasmiannya telah disempurnakan oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri Wilayah Persekutuan. Dan kini kita beralih ke aktiviti bulan Oktober 2015. Pada 3 Oktober 2015 diadakan program KL Coffee Morning Seri 1 bagi bulan Oktober di dataran DBKL dan dataran Merdeka. Berikut pada 5 Oktober 2015 berlangsung
Majlis Pelancaran Perkhidmatan Kaunter OneServe di BKL yang diadakan di lobi menara di BKL 1 yang berbahagia Datuk Bandar Kuala Lumpur diiringi ahli lembaga penasihat bandaraya Kuala Lumpur telah menyempurnakan majlis perasmian Kaunter OneServe di BKL ini. Dan akhir sekali pada tarikh 14 Oktober 2015 telah diadakan Majlis Perhimpunan Sambutan Ma'al Hijrah 1437 Hijrah di Masjid Negara Kuala Lumpur. Kontingen di BKL turut diletakkan perarakan sambutan kali ini. Akan diadakan the third meeting of Governors Mayors of ASEAN Capitals 2015 di Hotel Shangri-La Kuala Lumpur. Untuk makluman, program ini akan disertai oleh delegasi dari pemimpin-pemimpin bandaraya ASEAN seperti Bandar Seri Begawan, Naypyidaw, Jakarta, Vientiane, Phnom Penh, Manila, Singapura, Bangkok, Hanoi serta Kuala Lumpur. Layari www.dbkl.gov.my untuk maklumat lanjut. Terima kasih atas perhatian semua. Mohon Datuk Bandar Majlis mempersilakan sampai ke ucapan buat semua. Hadirin yang dihormati, majlis kini dengan sukacita yang silakan yang berbahagia Datuk Haji Muhammad Amin Nordin Abdul Aziz, Datuk Bandar Kuala Lumpur untuk menyampaikan ucapan buat semua warga kerja di Menara Kuala Lumpur. Dengan segala hormat ini dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara pengacara majlis, sahabat saya yang berbahagia Datuk Gunasidan, anak lelaki Mursami, dan Yang Mulia Encik Ahmad Faizal Abdul Karim, ahli lembaga penasihat Dewan Menara Kuala Lumpur, pengarah eksekutif seorang pun tak ada, semuanya ada, bukan tak ada, mereka masing-masing ada di Kementerian Awal Persekutuan, di Kementerian KPKT dan di USMC lah, semuanya macam-macam ada bagi ini. Jadi pengarah jabatan, Simpati pengarah jabatan, seterusnya warga Dewan Menara Kuala Lumpur, tuan-tuan dan puan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Alhamdulillah, saya ingin memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpah kurnianya dapat kita berkumpul pada pagi ini dalam perhimpunan bulanan DBKL bagi bulan Oktober 2015. Semalam 1 Muharram iaitu 1437 Hijrah bersamaan 14 Oktober 2015, seluruh umat Islam menyambut tahun baru Hijrah dan tema Hijrah pada tahun ini perpaduan nadi transformasi negara. Jadi saya telah hadir dengan Yang Mulia Menteri di Masjid Negara semalam dan saya rasa sambutan begitu ramai lah, melibatkan 50,000 daripada berbagai lapisan masyarakat. Sesungguhnya perubahan atau transformasi merupakan satu tuntutan yang amat digalakkan dalam Islam. Justru dalam merancang dan melaksanakan agenda transformasi negara, tokoh yang patut dicontohi adalah Nabi Muhammad SAW dan menjadikan baginda sebagai model ikutan untuk memenuhi matlamat hijrah. Baginda berupaya mengubah dunia dan membentuk satu tamadun yang cemerlang dan berjaya berbanding dengan mana-mana tamadun yang pernah diwujud sebelumnya. Menyingkap sejarah penghijrahan Rasulullah SAW telah dirancang dan disusun rapi meskipun Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa menghijrahkan Rasulnya dari Mekah ke Madinah dengan cepat dan selamat tanpa bersusah payah. Namun peristiwa bersejarah itu memperlihatkan baginda tidak terkecuali daripada kewajipan berikhtiar mencadangkan perancangan hijrah dengan sebaik-baiknya. Ianya membawa mesej yang penting khususnya kepada kita warga BKL bahawa penghijrahan atau transformasi ke arah kebaikan itu memerlukan perancangan, pengurusan strategik yang tersusun serta konsisten bagi mencapai objektif dan kejayaan organisasi. Saya di kesempatan ini juga ingin menyeru seluruh warga di BKL supaya kita semua dapat bersama-sama berhijrah ke arah yang lebih positif bagi menjayakan hasrat kerajaan dalam plan transformasi negara. Jadi kita pagi ini daripada semalam kita berhijrah dengan mengubah sikap kita, mengubah gaya hidup kita, ya. Jadi kalau kita dulu berfikiran negatif, kita cuba positifkan. Kalau dulu gaya hidup kita tidak bersenam, kita kena bersenam.
Kalau dulu gaya hidup kita banyak leka, jadi kita balik ke pangkal jalan. Yang tak semayang kita kena semayang, yang tak mengaji kita kena mengaji. Jadi inilah hijrah dia. Hijrah tu bukan hijrah nak daripada Kuala Lumpur ni nak duduk kat London, ya. Yang banyak duit boleh duduk kat London lah. Yang kita ni mungkin hijrah kalau kita duduk apartmen, nak duduk ke rumah double story teres tu, tu boleh lah, yang mana yang mampu. Jadi hijrah tu dia punya ertinya sangat luas. Jadi bagi saya kita nak lebih positive thinking, ya, lebih menjaga diri kita dari segi kesihatan, ya. Kita pergi, jangan ambil leka dari segi kesihatan, pergi cek doktor, dan daripada tak makan vitamin, pergi makan vitamin. Daripada saya tak galakkan lah, daripada yang tak main golf, pergi main golf, ya. Sulaiman pun gelak juga lah. Tapi ini memang hijrah tau. Hijrah untuk diri sendiri, yang mana yang bawa kebaikan lah. Jangan hijrah yang daripada tak pergi kelab malam, pergi kelab malam. Itu hijrah yang tak baik. Ini hijrah yang baik lah, yang baik-baik yang saya katakan tadi. Daripada yang tak naik kuda. Jadi ini semua adalah satu penghijrahan yang membawa kepada kebaikan. Jadi kita pun nak kena bagi tahu ahli keluarga kita, anak-anak kita, jangan selalu keluar malam. Jadi duduk rumah sebelum pukul 12 malam. Jadi ini semua satu hijrah yang kita sebagai keluarga kena memainkan peranan untuk bercakap dengan ahli keluarga kita supaya ada satu transformasi untuk mengubah diri kita, keluarga kita, dan pekerjaan kita lah, ya. Jadi untuk Dewan Perwakilan Kuala Lumpur, saya inginkan satu sikap yang positif daripada tuan-tuan dan perempuan dalam menjalankan tugas-tugas di Dewan Perwakilan Kuala Lumpur, supaya tugas-tugas yang kita jalankan ini lebih mantap, lebih berkesan, dengan penuh dedikasi dan penuh tanggungjawab. Seterusnya, seperti mana tuan-tuan dan perempuan sedia maklum, pendirian penghargaan pengurusan rekod terbaik pihak berkuasa tempatan 2015 oleh pasukan Inspektorat Pengurusan Rekod Akib Negara. Jadi sekarang mulai hari ini, Inspektorat Pengurusan Rekod Akib Negara akan membuat pemeriksaan jabatan-jabatan untuk meneliti bagaimana kita menyimpan rekod kita. Dia merupakan satu macam pemeriksaan untuk menilai taraf kita menyimpan rekod kita. Dan diharap semua ketua-ketua jabatan dengan pemerhatian dan dapat memberi kerjasama dan komitmen terhadap perkara ini. Saya berharap dengan adanya penilaian ini ia akan dapat meningkatkan kesedaran serta menggalakkan persaingan antar jabatan agar lebih prihatin dan berusaha meningkatkan takbir rekod di jabatan lebih sistematik, cekap dan kawal. Yang ini seperti mana yang tuan-tuan dan puan-puan maklum, kita punya rekod kebanyakan yang bersepah, rekod-rekod di jabatan tidak tersusun, tak disimpan, suat-suat sulit, suat-suat rahsia tidak disimpan dengan betul. Jadi kita nak perlu penyimpanan rekod ni lebih baik, lebih ditingkatkan lagi. Dan kita pun dah ada pusat rekod. Yang ini ketua-ketua jabatan hendaklah mengambil inisiatif untuk mendapatkan cara penyimpanan rekod yang terkini supaya setiap jabatan itu dapat menyimpan rekod dengan lebih baik lagi untuk digunakan bahan-bahan dokumen-dokumen pada masa akan datang. Jadi saya ingin dalam hubungan ini saya ingin mengambil merakamkan penghargaan kepada pihak rekod DBKL atau lebih dikenali sebagai OSIS at DBKL kerana telah berjaya menganjurkan program Cakna Pengurusan Rekod dalam kata mudahnya ambil tahu mengenai pengurusan rekod pada 7 November Oktober yang lalu. Dan ini satu usaha yang baik dan perlu diteruskan untuk meningkatkan sedaran pegawai dan kaki tangan DBKL. Pentingnya memiliki rekod-rekod yang bernilai untuk disimpan dan dirujuk pada masa akan datang. Pengurusan rekod yang tidak sistematik dan kemas yang menyebabkan sistem penyampaian perkhidmatan DBKL gagal dilaksanakan secara efisien dan menyebabkan maklumat yang diperlukan tidak dapat dibekalkan dengan cepat dan tepat pada warga kota serta pihak-pihak berkepentingan. Ini akan menyumbangkan kepada persepsi negatif serta ketidakpuasan hati warga kota terhadap perkhidmatan DBKL.
Oleh itu saya menyeru kepada semua warga kerja DBKL bagi memastikan urusan rekod di setiap jabatan kemas pendidikan dan kawal dengan baik. Jadi dalam hubungan ini tahniah kepada Jabatan Penguasaan kerana telah dianugerah sebagai jabatan terbaik dalam komunitas dalaman urusan rekod DBKL baru-baru ini. Jadi tahniah kepada JKP yang telah mendahului lain-lain jabatan ketika ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, 8 tahun bulan bahasa kebangsaan diadakan sepanjang bulan Oktober, dan program ini merupakan projek tahunan kerajaan di bawah Dewan Bahasa dan Pustaka yang bertujuan untuk meningkatkan kesedaran dan kecintaan terhadap bahasa kebangsaan. Melancarkan bulan bahasa kebangsaan mereka oleh Persatuan Kuala Lumpur telah disempurnakan oleh Datuk Norman Malik tempoh hari di auditorium, dan pada tahun ini sambutan bulan bahasa kebangsaan dilanjutkan sehingga bulan November, dan ianya merupakan program di peringkat nasional dalam usaha mementerabatkan bahasa kebangsaan. Apa yang lebih penting di DBKL, saya ingin menekankan kepada jabatan-jabatan yang terlibat secara langsung untuk menyimak dan memeriksa di segi penggunaan bahasa, di paparan iklan, paparan tanda kedai, penamaan bangunan, penamaan taman-taman perumahan, serta semua maklumat di paparan IT sebagai memastikan penggunaan bahasa Malaysia betul. Jadi pada masa ini memang banyak penggunaan 2-3 bahasa. Bahasa Melayu pun ada, bahasa Inggeris pun ada, dan kadang-kadang ada bahasa-bahasa lain lah. Jadi DBKL perlu menterajui penggunaan bahasa kebangsaan, bahasa Malaysia, yang mana dalam segala paparan iklan ataupun paparan tanda bangunan dan sebagainya adalah bahasa Malaysia diambil sebagai tempat utama lah, nama utama dalam setiap penamaan itu. Jadi saya berharap setiap jabatan mengambil mengambil tingkatan dalam perkara ini, supaya kalau mereka tak maklum, mereka perlu merujukkan perkara ini kepada Dewan Bahasa dan Pustaka. Kita telah pun ditegur oleh Dewan Bahasa dan Pustaka dalam beberapa hal, umpamanya hal semasa iklan tanda di pasar seni tempoh hari, yang mana apabila kita tidak mengambil tindakan terhadap pasar seni, jadi kita telah ditegur bukan saja oleh Dewan Bahasa tetapi oleh orang ramai yang mengatakan Dewan DBKL tidak mengambil tindakan terhadap paparan penamaan seperti ini. Jadi saya berharap setiap jabatan mengambil ingatan bahawa dalam apa jua penggunaan bahasa Malaysia itu atau bahasa kebangsaan itu taklah lebih besar daripada lain-lain bahasa, dan kalau tak pasti hendaklah dirujuk kepada Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadi ia merupakan tanggungjawab kita di DBKL dalam merealisasikan usaha kerajaan untuk mempertabatkan bahasa kebangsaan. Sidang hadirin sekalian, untuk makluman semua, DBKL telah mengadakan retreat bajet 2016 pada 4 hingga 6 Oktober yang lalu. Kita telah pun bermesyuarat, berbincang di Subang, dan menerusi retreat ini. Semua pandangan dan syur daripada kumpulan SASA merupakan perkara penting yang perlu dipertimbangkan serta diberi perhatian, khususnya bagi memastikan perancangan bajet DBKL adalah seimbang dan realistik dan mengambil kira keseluruhan sebenar warga Kuala Lumpur. Selain daripada itu, program, aktiviti dan projek yang dirancang juga perlu selari dengan plan strategi DBKL 2010-2020 yang menekankan kepada kesejahteraan warga kota, peningkatan ekonomi dan tabi urus yang cekap. Sehubungan dengan itu, sesi retreat tersebut telah mengambil kira dan membincang strategi untuk menangani pelbagai isu berkenaan pelaksanaan program, aktiviti dan projek yang dirancang pada tahun 2016. Bajet 2016 juga dirangka bagi mencapai belanjawan seimbang, di mana anggaran hasil dapat mengimbangi peruntukan mengurus dan peruntukan pembangunan di bawah pembiayaan DBKL. Jadi kita kena ingat, mulai 2016 saya difahamkan bahawa kita kemungkinan besar tidak akan lagi dapat peruntukan daripada kerajaan pusat, iaitu melalui Kementerian Kewangan. Dan DBKL dalam pengurusan
bajet operasi dan bajet pembangunan akan bergantung penuh kepada hasil yang kita dapati. Jadi secara kasar hasil kita kemungkinan pada tahun 2016 lebih kurang 2 bilion. Mana hasil kita ni hasil daripada cukai pintu, hasil daripada sewa, hasil daripada fee, hasil daripada cas pembangunan, hasil daripada jualan tanah. Jadi kita anggarkan lebih kurang 2 bilion. Tetapi perbelanjaan kita, ya, nak bayar gaji tuan-tuan, perempuan, nak buat jalan, nak menyenggara jalan, nak menjaga perumahan dan lain-lain projek pembangunan, ini akan belanja 2.7 bilion. Jadi kita ada short 700 juta. 700 juta adalah satu angka yang begitu banyak, ya. Jadi saya ingin ingatkan bahawa dalam hubungan ini adalah kritikal pengurusan bajet yang bijak pada tahun depan, ya. Kalau kita ada rezeki, mungkin kalau kerajaan dalam belanjawan 2016 nanti dia ada bagi peruntukan, alhamdulillah, ya. Kalau kita tidak dapat peruntukan, kemungkinan besarnya kita kena ada program jimat cermat. Mungkin kita kena minta Kementerian Belia Persekutuan dan Yang Maha Menteri untuk menunda beberapa projek yang telah dirancang. Kerana kalau tidak, kita terpaksa menggunakan reserve kita, dan kalau pendapatan negara tidak mantap, sama juga 2016, 2017, 2018 tak ada peruntukan daripada kerajaan pusat, kemungkinan apabila kita terus menggunakan reserve kita, saya rasa kedudukan kewangan di BKL akan menjadi tidak stabil pada tahun-tahun akan datang. Jadi dalam hubungan ini kita perlu bijak dalam mengawal perbelanjaan, dan saya memang bergantung pada semua ketua-ketua jabatan dalam bijak dalam menguruskan bajet, terutama belanjawan penyelenggaraan dan belanjawan pembangunan yang penting, supaya kalau kita mengawal bajet-bajet ini dengan betul dan tidak membazir, saya rasa kita akan dapat membantu di BKL dari segi penggunaan bajet-bajet yang disediakan itu. Budaya pengurusan kewangan yang teratur dan cekap perlu sentiasa diutamakan dengan menerapkan amalan perbelanjaan yang berkhidmat bagi mengelakkan pembayaran seterusnya, meningkatkan accountability dan integriti dalam pengurusan kewangan. Di sini juga saya ingin memberi pernyataan kepada semua ketua jabatan akan mengambil perhatian yang serius di dalam tata cara dan prosedur kewangan serta arahan perbandaran yang perlu dipatuhi serta diguna pakai di BKL. Yang penting, prestasi peruntukan yang disediakan perlu diberi perhatian dan hendaklah mencapai sekurang-kurangnya kepada sekurang-kurangnya 95% daripada peruntukan yang dibelanjakan pada tahun 2016, ya. Kita cuba maksimumkan yang mana bajet yang diberi itu digunakan dengan sepenuhnya untuk semua belanjawan operasi dan belanjawan pembangunan. Hal ini disebabkan kawalan bajet dan prestasi perbelanjaan berdasarkan peruntukan tahunan yang diluruskan merupakan salah satu elemen yang didilai di dalam sistem penarafan indeks accountability oleh Jabatan Audit Negara dan sistem penggradean star rating pihak berkuasa tempatan oleh Kementerian Kesejahteraan Bandar, iaitu KPKT lah. Jadi bajet yang kita belanjakan tu katalah kalau diberi 2.7 bilion tu, kita paling kurang 90% tu kita nak kena capai, sebab bila kita diaudit kita tidak membazir dan kita menggunakan sepenuhnya, dan kita apabila kita belanja pun kita tak dikenakan audit query lah, ya. Jadi kena ikut prosedur, tetapi gunakan setelah dibagi duit tu jangan tak gunakan. Jadi apabila ada rasanya dalam daripada sekarang sampai kita announce bajet tu, kalau kita rasa kita tidak boleh membelanjakan duit itu untuk projek-projek, katakan hari tu di Subang itu minta bajet untuk banner taman,
Tapi rasanya tak boleh nak tenderkan oleh kerana sebab ada income research ataupun ada masalah isu katapak. Jadi jangan diteruskan permohonan bajet tu. Itu yang saya sebutkan tadi. Nak pastikan kalau sebarang projek yang diminta duit tu, pastikan bahawa ia boleh ditender anytime daripada sekarang hingga suku pertama tahun depan. Dan jika tak boleh, lebih elok jangan dipohon bajet-bajet tersebut. Umpamanya saya ada membincang beberapa projek yang saya pun tidak pasti sama ada projek itu boleh dilaksanakan, tetapi semua jabatan dan pegawai yang bertanggungjawab harap teliti perkara ini. Yang pentingnya tuan-tuan dapat tenderkan projek-projek yang telah disetujui dalam masyarakat bajet pelajaran tersebut. Hal ini disebabkan kawalan bajet dan proses belanjaan berdasarkan peruntukan tahunan yang diluluskan merupakan salah satu elemen yang dinilai yang saya sebutkan tadi, dan saya berharap rancangan bajet 2016 berjalan lancar dan mencapai matlamat dalam memberikan outcome yang bermanfaat kepada warga kota. Tuan-tuan dan puan sekalian, pada 5 Oktober 2015 DBKL telah melakukan satu lagi penambahbaikan bagi meningkatkan kualiti penyampaian perkhidmatan dengan menetapkan semua kaunter-kaunter perkhidmatan kepada perkhidmatan OneServe. Jadi kita dah ada satu perkhidmatan OneServe seperti mana yang diadakan oleh beberapa jabatan termasuk JPA, dan perkhidmatan kaunter OneServe di DBKL merupakan penambahbaikan berdasarkan pendekatan strategi Lautan Biru NBOS lah, National Blue Ocean Strategy, yang bertujuan bagi bukan saja memudahkan usaha pelanggan, malah turut menikmati penjimatan perbelanjaan. Dalam era pembangunan global pada masa kini, saya amat berkeyakinan perkhidmatan yang ditawarkan ini memberi kesan yang positif kepada warga kota yang berurusan dengan agensi. Jadi dia ni ala macam UTC lah. Jadi sekarang UTC kecil, UTC OneServe, di mana di DBKL 1 ni dan mungkin di DBKL 3 nanti ada beberapa jabatan jiwat, jabatan urusan perumahan, jabatan pelesinan, jabatan perancang dan beberapa lagi yang kita akan expand dari masa ke semasa. Tujuan dia orang tak payah nak naik ke jabatan-jabatan, orang terus pergi ke kaunter dan submit permohonan dan dapatkan status permohonan dan mungkin dapatkan status kelulusan. Jadi kita nak lebih cepat, ya. Sekarang ni macam bank pun dia dah cepat dah. Dia tak payah nak pergi ke kaunter, terus semua urusan semua melalui ATM machine. Begitu juga lain-lain jabatan dah, jabatan immigration telah dipercepatkan, IC pun telah dipercepatkan, dan jadi DBKL juga terpaksa mengikut aliran ini. Dan apabila kita ada OneServe ni, kita tujuan dia adalah untuk memudahkan orang ramai. Dia nak tanya apa pasal tak dapat lesen, jadi kaunter tu dapat uruskan. Jadi saya berharap semua pegawai dan kaki tangan di kaunter OneServe ini dapat terus meningkatkan knowledge diri dan dapat menguruskan dengan cepat urusan-urusan oleh orang ramai melalui kaunter OneServe ini, supaya mereka tak payah tertunggu. Yang penting mereka dapat keputusan urusan permohonan dengan cepat. Merujuk kepada prestasi kedudukan Kuala Lumpur pada tahun 2015, terdapat beberapa perkara yang boleh kita buat warga kerja banggakan. Menurut laporan World Bank Group East of Doing Business 2015 yang membuat kajian kepada 189 negara, meletakkan Kuala Lumpur dari aspek East of Doing Business ni di kedudukan 20 tahun 2015. Daya saing kita lah, meningkat 2 anak tangga. Manakala dari aspek dealing with construction permit, Kuala Lumpur di kedudukan 28 tahun 2015 berbanding tahun 2014 di kedudukan 39. Itu ada improvement lah, ianya meningkat 11 anak tangga. Dan berdasarkan indeks beli belah pelancongan, Kuala Lumpur telah dinobatkan sebagai bandaraya beli belah kedua paling popular di dunia. Ianya satu petunjuk yang sangat positif pada Kuala Lumpur dengan kehadiran pelancong asing yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, serta inisiatif yang telah diambil oleh DBKL dalam mempromosikan Kuala Lumpur. Untuk makluman, saya telah melancarkan LPAS pada 28 September yang lalu. Program tersebut sebagai usaha untuk memberi kemudahan kepada pelancong untuk menggunakan kad tersebut sebagai alternatif tanpa perlu memberi wang. Dia ada 3 kad.
peringkat RM150, RM300 dengan tak salah saya RM600, tetapi value dia lebih daripada tu Umpamanya kalau peringkat RM600 tu dia boleh pergi ke Taman Burung, pergi ke KLCC dan sebagainya, nilainya RM1,000. Jadi ini dah memudahkan kepada pelancong tanpa dia menggunakan wang cash, dia hanya menggunakan kad. So dia boleh pergi mana-mana tempat yang menjadi member lah dan juga untuk membeli belah lah. Seterusnya pada hari ini saya akan melancarkan kempen KL dekat je sebagai usaha untuk menarik pelancong dalam dan luar negara datang ke Kuala Lumpur. Apa yang penting pada saya adalah usaha di peringkat jabatan dalam memastikan kebersihan, keindahan serta penyelenggara di Kuala Lumpur di tahap tertinggi Jadi yang ini kalau saya nak cerita ada 1 jam lagi mungkin. Saya pun masih belum puas hati dari segi kebersihan jalan-jalan utama ni. Masih lagi terdapat batu bata, konkrit, plastik, pokok-pokok di celah-celah pokok. Jadi saya berharap grup ini, grup bersih ni dah ada, tapi masih lagi kalau ni tak jadi macam Singapura lah. Saya bandingkan ni Kuala Lumpur dengan Singapura sekarang ni. Jadi kalau Singapura saya tak jumpa batu-batu, kayu-kayu tu tak ada dekat tepi jalan, tengah jalan ni. Dekat Kuala Lumpur ni masih ada. Jadi walaupun kita Kuala Lumpur better than banyak bandar di Kuala Lumpur, tapi saya nak bandingkan Kuala Lumpur ni belum banding dengan London lagi, banding dengan Singapura ni. Sebab Singapura ni dalam semua aspek world ranking dia semua top 5, top 3, top 2, dia semua top lah. Ease of doing business dia top, global competitiveness dia top. Jadi kita ni batu-batu ni masih ada nak top macam mana? Masih ada lagi batu-batu tu tepi jalan tu, konkrit-konkrit tu. Saya rasa saya nak raun dengan diorang ni supaya diorang nampak mata tu pakai saya, mata 4 saya nampak mungkin lah. Diorang ni mata 2, saya semua pakai mata 4 baru nampak. Jadi yang ini saya berharap Jabatan Kesihatan, Jabatan Pekerja Awam, JKOS, Jabatan Pengangkutan Bandar, 3 jabatan ni hendaklah menerajui mengambil tindakan untuk turun padam, untuk memastikan jalan-jalan di Kuala Lumpur, jalan utama di Kuala Lumpur tersusun, kemas, indah, tak ada batu-batu, tak ada plastik bag. Tolong yang ini pasal yang ini akan menjejaskan reputasi Kuala Lumpur sebagai bandar dalam taman dan bandar yang terbersih di Malaysia. Saya juga merujuk kepada artikel Infrastructure Project Trust Kuala Lumpur Global Ranking mencatatkan Kuala Lumpur di kedudukan 26 daripada 50 bandar berdasarkan Sustainable Cities menjadi 2015. Jadi besar harapan saya supaya semua jabatan yang terlibat dalam kerja-kerja penyegaran dan pembangunan Kuala Lumpur dapat melaksanakan peranan masing-masing dengan berkesan. Jadi itulah saja ucapan saya pada kali ini. Akhir kata saya mendoakan tuan-tuan dan puan yang berada dalam auditorium ini terus cemerlang, diberi kesihatan yang baik dan sempurna untuk meneruskan usaha dan amanah yang diberikan oleh pihak rakyat dan kerajaan, terutama buat kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.